Silakan Yang Berhormat Tanjung Manis kemukakan pertanyaan dalam masa 1 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Tanjung Manis minta Menteri Kerja Raya menyatakan apakah status terkini pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo. Apakah justifikasi kerajaan terdahulu membatalkan pelantikan rakan pelaksana projek PDP, Project Delivery Partner PDP dengan izin, dan kesan penamatan syarikat PDP tersebut terhadap pelaksanaan projek. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri Kerja Raya menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang di-Pertua, seperti yang Ahli Berhormat sedia maklum, projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak merupakan inisiatif berterusan kerajaan untuk menambah baik jaringan infrastruktur jalan raya di Sabah dan Sarawak yang dilaksanakan secara berfasa. Secara keseluruhan, status kemajuan fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sehingga Jun 2020 adalah 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan. Manakala 3 pakej kerja baharu dan 1 pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke Sempurna yang telah ditamatkan kontrak kini sedang ditender yang dijangka akan dimuktamadkan pada tahun ini. Menjadikan keseluruhan 15 pakej kerja akan dilaksanakan pada rancangan Malaysia yang ke-11. Pelaksanaan baki 20 pakej kerja fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah pula adalah tertakluk kepada kemampuan kewangan semasa kerajaan untuk rancangan Malaysia yang ke-12. Bagi fasa 1 projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak, 1 pakej kerja iaitu pakej Teluk Melano ke Sematan telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2019. Manakala status kemajuan pembinaan sehingga Jun 2020 bagi 10 pakej kerja dari Sebatan ke Miri yang kini sedang giat dilaksanakan adalah 52%. Untuk makluman Ahli Berhormat, kerajaan hari ini akan tetap menghormati keputusan kerajaan terdahulu untuk mengubah kaedah pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak. Pada awalnya, penamatan PDP dijangka akan memberi penjimatan pada kerajaan, khususnya tiada keperluan pembayaran yuran PDP. Walau bagaimanapun, perubahan modal pelaksanaan tersebut tidak mengambil kira perkara-perkara yang berikut yang sedang ditangani oleh kerajaan, antara lain kesan ke atas pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan yang terlibat dan keperluan penambahbaikan kapasiti dan kepakaran teknikal sedia ada. Berikutan itu, mitigation plan dengan izin dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksanakan bagi menambah baik kaedah pelaksanaan yang telah diputuskan sebelum ini bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak sebagai pembangkit pembangunan sektor sosioekonomi, perindustrian serta pelaburan di sepanjang jajaran projek tersebut. KKR akan juga mengkaji kesan penamatan PDP ke atas kontraktor Bumi Putra yang terlibat dalam rantaian projek Lebuh Raya Pen Borneo ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila Yang Berhormat Tanjung Manis mengukuhkan soalan tambahan pertama 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang panjang dan jelas. Soalan tambahan saya, apakah perancangan kerajaan bagi membantu kaki tangan rakan pelaksana projek atau PDP dengan izin dan perunding yang telah kehilangan pekerjaan setelah kerajaan mengambil alih pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo secara konvensional. Terima kasih. Sila Menteri. 2 minit 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Tanjung Manis. Bila projek ini PDP dibatalkan, iaitu syarikat Borneo Highway PDP Sdn Bhd dan juga syarikat Lebuh Raya Borneo Utara Sdn Bhd, maka sebahagian daripada pekerja, khususnya lebih kurang 500 orang di Sarawak dan juga di Sabah lebih kurang 300 yang telah pun diberhentikan kerja, dan sebahagian mereka mungkin ada yang telah diambil
Tapi kebanyakan mereka sekarang ini tiada mempunyai pekerjaan sebab tiada yang mengambil mereka bekerja. Sudah pasti ini akan memberi impak dan kesan sebab kita akan kehilangan technical expertise dengan izin yang telah pun dilatih dan diambil dalam PDP tersebut. Tapi apapun, yang penting saya kira kita patut fokus kepada the way forward dengan izin kedua-dua projek di Sabah dan Sarawak ini. Dan kita akan melihat dan mengkaji bagaimana kita dapat mempercepatkan sebab bila PDP ditamatkan dulu, projek ini sepatutnya siap tahun 2021 untuk Sarawak dan juga di Sabah tahun Disember 21, di Sarawak Jun 2021 dan sekarang ini tempoh sudah pun dilanjutkan pada 2023 untuk Sabah dan di Sarawak 2022. Jadi yang penting sekarang ini melihat kaedah bagaimana kita dapat percepatkan dan efektif dari segi efektif dan dengan peruntukan yang ada ini bagaimana kita nak mempercepatkan kualiti dan tidak akan dikompromis. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya jemput untuk soalan tambahan kedua Yang Berhormat Sri Gading. 30 saat. Terima kasih Tuan Ibu Ketua. Ringkas saja soalan tambahan saya. Tadi YB Menteri ada menunjuk soal peranan Bumi-Putra. Dapatkah YB Menteri menyatakan agenda Bumi-Putra bagi projek Pen Borneo ni? Sini. Terima kasih. Sila Menteri, 2 minit 30 Terima saat. kasih Yang Berhormat Syed Gading. Saya kira dia ada jawapan tu sebab dulu dia timbalan menteri di Kementerian Kerja Raya. Pernah kita beri taklimat. Di bawah konsep PDP, apa yang dihasratkan dulu ialah pertama sekali untuk mengenal pasti kontraktor yang berkemampuan untuk melaksanakan program secara berskala besar di Sabah dan Sarawak. Dan kalau tiada, kita akan gabungkan mereka dengan kepakaran daripada luar Sarawak, khususnya daripada Semenanjung yang ada pengalaman. Sebab itulah banyak JB yang diwujudkan. Dan di bawah PDP juga salah satu semangatnya ialah untuk membangunkan kontraktor Bumi-Putra. Sebab itu dalam perjanjian itu diperuntukkan 30% daripada keseluruhan projek mesti diagihkan dan diberi kepada syarikat Bumi-Putra. Dan untuk PDP ini mereka sudah pun wujudkan unit khusus untuk memantau dan memastikan apa yang dihasratkan oleh kerajaan ini akan dapat dilaksanakan. Cuma bila perubahan konsep daripada PDP bila dibatalkan sekarang ini secara konvensional, saya tak pasti sama ada JKR Sabah ataupun JKR Sarawak akan meletakkan ada unit khusus untuk memantau, memastikan penglibatan kontraktor Bumi-Putra ini supaya mereka akan dapat belajar daripada skala projek yang berskala besar ini. Itulah saya katakan tadi bahawa kita di Kementerian Kerja Raya kita akan membuat kajian keseluruhan apakah kesan setakat mana kontraktor yang telah diberikan kontrak ini menyempurnakan hasrat kerajaan untuk mengagihkan 30% kepada kontraktor Bumi-Putra. Termasuklah juga mereka yang telah dianugerahkan secara undian dulu khususnya yang G1 dan G2 supaya nanti mereka akan diserahkan, dipastikan akan terus mendapat pekerjaan yang telah kita tetapkan di bawah perjanjian dulu. InsyaAllah kita akan pastikan pembangunan ini akan diteruskan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan terakhir. Saya ingin